Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Bahasa Arab Menengah 1 ingin membentangkan simulasi pengajaran di bawah teknik penerangan dan juga di bawah tajuk memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang, iaitu pelajaran 18 untuk subjek pendidikan Quran dan As-Sunnah. Kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Muhammad Zulhilmi bin Amran, yang kedua Kamarul Hafiz bin Yusof, dan yang ketiga Muhammad Hilmi bin Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Alhamdulillah. Ketua kelas mana? Baca doa semua. Jadi hari ini saya terpaksa datang lewat sebab saya terjatuh tadi. Jadi saya kena pergi ke hospital. Jadi saya akan bagi kerja kepada kamu semualah. Jadi boleh buka buku tab. Kamu tengok muka surat 20. Buka bahagian apa dia? Tajuk fiqh ibadah solat berjemaah . Okey. Jadi kamu buat muka surat 20 ni latihan dia. Okey. Jadi saya tinggal kamu dah. Sebenarnya kamu semua tahu tak tu tajuk apa kita nak belajar hari ni? Tajuk kita adalah ni, memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Sebab itulah saya pakai macam ni. Sebenarnya saya tak sakit apa pun. Saya boleh buka ni. Sebab saya nak menunjukkan bahawa kita ni bila dah sakit, kita akan hilang satu nikmat sihat. Dan bila kita sakit kan, kita kita perlu banyak pergi ke hospital dan sebagainya kan. Maka nikmat masa lapang juga akan hilang. Jadi kita kena gunalah dua-dua nikmat tu dengan baik. Okey, faham semua? Macam tu. Jadi berikut adalah dalil daripada hadis ataupun as-sunnah yang menunjukkan bahawa pentingnya nikmat sihat dan nikmat masa lapang, yang mana manusia ni telah mengabaikan, telah melupakan kedua nikmat tersebut, yang mana amat berharga bagi manusia ni. Jadi berdasarkan hadis ini yang bermaksud daripada Ibnu Abbas berkata, Nabi telah bersabda, iaitu dua nikmat yang kebanyakan manusia ni sering terpedaya, iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Mereka rasa mereka sihat, mereka boleh buat tu, buat ni, perkara yang lalai, perkara yang tak membawa faedah dan sebagainya. Tu mereka sihat. Dan bila mereka ada masa, mereka buat perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan faedah kepada bangsa, agama, keluarga dan sebagainya lah. Jadi mereka terpedaya ni kenapa? Kerana mereka ni tak ada kesedaran agama dalam tu. Jadi berdasarkan intisari hadis ni, yang pertama, ia kata kebanyakan manusia ni sering kali tertipu dan terpedaya dengan nikmat kesihatan dan masa lapang, macam saya bagi tahu tadi lah. Okay. Dan yang kedua, usaha dan amalan akan menjadi sia-sia sekiranya meninggalkan seluruh agama. Apa yang kita buat akan sia-sia, tak ada apa jika kita ni tinggalkan agama lah. Macam kita buat perkara tak berfaedah. Kalau kita masukkan agama dalam tu, maka tak jadi berfaedah lah. Jadi yang ketiga, manusia dituntut memanfaatkan masa lapang dan kesihatan dengan aktiviti yang disukai Allah dan Rasulnya, seperti mengaji, solat sunnah dan sebagainya lah. Okay. Faham semua? Alhamdulillah. Okay, kita berpindah kepada bahagian seterusnya, iaitu pengertian nikmat sihat dan pengertian masa lapang. Okey, apa itu nikmat sihat? Okey, sini bagi tahu, sihat adalah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Maksudnya dia tak ada apa, batuk, demam, tak ada selsema, tak ada sakit apa dan sebagainya. Okey. Dan manusia berada dalam kerugian apabila kesihatannya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Maksudnya dia ada tubuh badan yang sihat, dia tak tolong orang. Dia ada tubuh badan yang sihat, dia tak pergi ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Macam tu lah. Okey, tu dari segi pengertian nikmat sihat. Dan masa lapang pula. Apa itu masa lapang? Iaitu masa lapang adalah keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Maksudnya dia duduk saja, tak ada apa nak buat,
tak ada nak buat benda-benda faedah, sirap pokok pun tak ada. Maksudnya tak ada buat benda-benda kat rumah ke, sapu sampah tak ada. Dia duduk saja. Okey, apatah lagi baca Quran dan sebagainya. Dan masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Maksudnya masa yang lepas tu tak ada. Masa hari yang lepas lah. Esok pula tak ada nak kembali kepada masa lepas. Dan semua perkara bergantung kepada ketentuan masa, sama ada memberi keuntungan atau kerugian, sehinggalah masa diibaratkan seperti emas. Nak menunjukkan bahawa masa ni amat berharga, sehingga orang ibaratkan masa ni sebagai emas. Macam tu lah. Jadi penting tak masa lapang ni dan nikmat sihat ni? Penting kan? Okey, maka kita hendaklah jaga kedua-dua nikmat tersebut sebelum Allah tarik nikmat tersebut, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hilmi. Saya akan sambung kepada slide yang seterusnya, iaitu kepentingan mensyukuri akan nikmat Allah. Jadi apakah kepentingan mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama ialah bersyukur kerana mendapat nikmat Allah adalah satu kewajipan setiap hambanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim, mafhumnya, dan sesungguhnya jika engkau bersyukur akan nikmat aku, maka nescaya aku akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Dan sesungguhnya jika engkau kufur, ingkar, maka azabku amatlah pedih. Jadi macam mana kita nak zahirkan rasa syukur kita akan nikmat Allah? Macam mana? Melalui perbuatan kita. Contohnya apabila nikmat itu datang kepada kita, kita kena ucaplah Alhamdulillah. Dan seterusnya ialah kepentingan mensyukuri nikmat Allah ini juga mendidik diri menjadi insan yang tawaduk ataupun rendah diri, dan tahu untuk menghargai orang di sekeliling kita. Jadi apabila kita bersyukur ni, kita akan rasa rendah diri dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Okey, dan seterusnya ialah apabila kita bersyukur, maka hasil produktiviti harian ataupun produktiviti kerja kita juga akan meningkat, kerana ingin mengekalkan kualiti yang dimiliki. Jadi apabila produktiviti kerja kita meningkat, maka secara tidak langsung akan meningkat dan memajukan juga ekonomi negara. Kerana apa? Kerana penglibatan dan sumbangan rakyat yang sihat dan berkemahiran. Okey, kita lihat pula kepada apakah usaha-usaha dalam memanfaatkan kesihatan. Jadi usaha-usaha ini terbahagi kepada 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan negara. Okey, kita lihat kategori yang pertama, iaitu individu. Jadi apakah usaha-usaha kepada individu? Okey, yang pertama sekali ialah seseorang itu hendaklah memperuntukkan masa ataupun waktu rehat yang mencukupi dan berkualiti. Contohnya tidur yang cukup. Hal ini kerana tidur yang cukup juga ialah mempengaruhi faktor kesihatan yang baik kepada seseorang itu. Yang keduanya ialah seseorang itu ataupun individu tersebut boleh membuat pemeriksaan kesihatan sebagai langkah pencegahan awal. Ini kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey, kita lihat pula kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini adalah satu kelompok dalam jumlah yang ramai. Jadi masyarakat juga boleh memanfaatkan kesihatan ini dengan meluangkan masa beribadah bersama keluarga, bagi sambil-sambil beribadah itu boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi ahli keluarga yang membuat aktiviti, contohnya membersih rumah juga mampu mewujudkan kehidupan yang sihat dan sejahtera.
Okay, kita lihat pula kepada negara. Jadi negara juga akan lebih sihat jika kita rakyatnya mengadakan kempen pemakanan halalan tayyibah, ataupun makanan yang baik lagi halal, dalam membina kesihatan yang berkualiti. Okey, seterusnya pihak berwajib juga hendaklah menguatkuasakan kawasan larangan merokok secara efektif dan efisien. Ini kerana dalam menjaga kesihatan orang awam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Amran. InsyaAllah saya akan sambung penerangan. Okey, baik. Okey, baik murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi marilah kita tahu apakah usaha-usaha dan manfaat jika kita mengisi masa lapang kita dengan baik. Macam mana usaha kita untuk mengisi masa lapang kita? Yang pertamanya adalah dari segi individu. Dari segi individu maksudnya dari segi seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita memanfaatkan masa lapang kita. Yang pertama, kita kena perbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya, kita sebagai hamba ni, kita kena mengisi masa lapang kita dengan apa? Apa tahu dengan apa? Dengan yang pertama, dengan membaca buku, menambahkan ilmiah dalam diri kita dan menajamkan minda kita supaya menjadi minda dan jiwa yang cerdik, pintar dan bersih dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya dari segi masyarakat. Yang keduanya dari segi apa? Masyarakat. Okey, baik. Macam mana dari segi masyarakat ni untuk memanfaatkan masa lapang ni? Dari segi masyarakat ini adalah melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Macam mana tu? Siapa tahu macam mana? Okey, siapa tahu? Okey, betul. Dengan gotong royong. Contohnya gotong royong membersihkan masjid, ataupun gotong royong yang sekolah selalu buat dah. Gotong royong membersihkan membersihkan sekolah, sekitar sekolah pada hujung-hujung minggu. Ada juga dah sekolah yang buat. Dan yang ketiganya adalah dari segi negara. Apakah peranan negara untuk memupuk, apakah usaha mereka untuk memupuk sikap baik dalam mengisi masa lapang? Okey. Yang ketiga dari segi negara, saya kata tadi, siapa tahu? Siapa tahu? Boleh angkat tangan. Siapa tahu? Siapa tahu dah boleh angkat tangan? Apa dia tu? Muaz? Apa dia? Okey, betul. Muazzakah. Dia itu apa dia? Melakukan kempen ataupun mengangkatkan kempen. Pihak negara perlu menganjurkan kempen-kempen yang mana apakah kepentingan untuk menjaga nikmat sihat, menjaga masa lapang. Macam mana cara untuk menjaga masa lapang? Jadi kerajaan ni dia mengadakan program-program yang mana dapat memberi manfaat kepada rakyat-rakyatnya. Jadi agensi-agensi kerajaan juga perlulah memainkan peranan. Macam mana? Perlu memainkan peranan untuk apa? Untuk rakyat mereka ini, rakyat-rakyat ataupun kita masyarakat ini semua melakukan perkara-perkara yang baik untuk mengisi masa lapang mereka. Dan mana perlulah mengadakan hari sukan negara hari sukan negara untuk mengangkat martabat kesihatan dalam negara kita. Jadi apakah kesimpulan yang kita dapat lihat daripada tajuk-tajuk ini? Siapa tahu apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Okey, baik. Kesimpulan yang pertama ialah umat Islam. Kita sebagai umat Islam ni perlu rasa apa? Rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita nikmat sihat, mengurniakan kita masa lapang. Dan murid-murid perlulah menggunakan, kamu semua ni perlu menggunakan masa lapang dan nikmat sihat dengan menuntut ilmu. Khususnya kamu semualah gunakan masa yang ada ini sebagai seorang pelajar itu dengan menuntut ilmu sebanyak yang boleh dan berbakti
kedua berbakti kepada ibu dan bapa, masyarakat, seterusnya kepada negara. Dan kita sewajarnya memanfaatkan nikmat yang diperolehi dengan sebaik-baiknya, supaya kita ni tidak mengundang kita, supaya kita ni jadi menyesal pada depan hari. Kita guna sebaiknya. Allah bagi kita akal untuk kita berfikir dengan baik, supaya kita apa? Supaya kita untuk menjadi pelajar yang cemerlang dari segi akhlak dan juga ilmu yang baik. Okey, baik. Dan yang akhir sekali, masyarakat kita semua ni amat disarankan, dinasihatkan agar menjaga kesihatan kita dengan apa? Dengan menjaga pemakanan kita, supaya kita ni boleh hidup cergas dan juga apa? Cergas supaya apa? Supaya kita ni dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam dengan baik. Tidak ada penyakit apa-apa. Kerana apa? Kerana kita menjaga kesihatan kita dengan baik, kerana untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.